warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sidang Jumaah muslimin dan muslimat sekalian, kita akan mulalah pengajian kita pada pagi ini, di mana saya diminta oleh Datuk tolong ganti pada hari ini sebabkan Datuk ada musyawarah majlis fatwa selama 2 hari daripada kemarin sampai hari ini di hotel atau Grand Putri belakang ni lah, Medan. Jadi kita cubalah start dulu. Hari yang pertama ni biasalah kehadiran tu agak kurang sikit. Walaupun begitu saya ucapkan selamat hari raya. Dan ada lagi tu sahabat-sahabat pun datang. Okey, kita akan mulakan dalam bahagian Fatihah di dalam solat. Bahagian Fatihah di dalam solat lagi, iaitu muka surat 126, perenggan yang keempat. Wa ma'ari ayatin, wa ma'ari ayatin muwalatin fiha. Sila. Ada kitab? Bukan. Muka surat 126. Satu 26, perenggan yang keempat. 126. Muka surat 126, 126, perenggan yang keempat. Belah tangan kiri, belah tangan kiri. Okay. Ya. Oh ya, betul kak. Apa tu? Ada tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ari ayatin muwalatin fiha. Dalam membaca Fatihah dalam sembahyang dia kata wa ma'ari ayatin ay muwalatin fiha, wajib diperhatikan pula sambung menyambung dalam membaca Al-Fatihah. Maksudnya di antara satu ayat dengan satu ayat tu kita kena wajib perhati juga.
Jangan bercerai lama. Jangan bersengang. Jangan bersenggang lama. Itu maksudnya mualat tu. Wa ma'ari ayatin mualatin fiha, wajib diperhatikan pula sambung menyambung dalam membaca Al-Fatihah. Maksudnya Fatihah dalam sembahyang. Bi an ya'ti bi kalimatiha 'alal wala'i. Dalam hal ini harus dibaca secara sambung menyambung di antara satu kata dengan satu kata yang lain. Harus dalam hal ini dia harus dibaca secara sambung menyambung di antara satu kata dengan satu kata yang lain. Iaitu satu kata di sini itu satu kalimah, satu perkataan dengan satu perkataan. Dan alhamdu satu perkataan, lillahi satu perkataan, itu maksudnya. Alhamdulillahi rabbil satu. Itu maksudnya satu kata tu rabbil alamin. Jadi situ macam alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pak. Ada pak. Ada pak. Satu kata saja di sini dia bahasa Indonesia. Dia bagi kita suku kata lah. Jadi mesti dia kata diperhatikan pula sambung nyambung dalam membaca Al-Fatihah. Dalam hal ini harus dibaca antara secara sambung menyambung di antara satu dengan satu kata dengan kata lain. Okey. Bi alla yafsilu baina syai'in minha wa ma ba'dahu. Tidak berganjak lebih lama daripada satu kali menghirup udara. Setakat tu saja. Bi aksari min saktatin tanaffusi awil ayi. Atau berhenti kerana lupa, tidak tahu. Okey. Wa ma'ari ayatin walatin. Hendaklah ada mualat, artinya sambung menyambung. Di antara satu perkataan dengan satu perkataan. Macam alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maknanya tidak ada mualat, tidak ada sambung menyambung. Tak. Kita nak macam kita baca ni lah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tak boleh nak baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam sembahyang tak boleh nak buat begitu . Itu maksudnya. Tidak ada perceraian . Hendaklah ada mualat . Bi alla yafsilu baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi aksari min saktatit tanaffusi awil ayi. Artinya tidak boleh nak berhenti sampai lebih sekali nafas. Tak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya jangan lebih, kalau kita berhenti pun jangan lebih daripada sekali nafas. Jangan lebih daripada sekali nafas. Kalau lebih daripada sekali nafas tu dia kata tidak ada mualat, tidak mualat. Jadi kita tak buat tu dah, kita buat mualat dah. Cuma nak bagi tahu. Nak bagi tahu kalau berlaku maknanya jangan lebih. Wa ma ba'dahu, di antara satu kalimah, satu perkataan dengan kalimah selepasnya tu. Wa ma ba'dahu bi aksari min saktatit tanaffusi awil ayyi. Dan lebih daripada kita berhenti itu lebih daripada sekali nafas. Kalau berhenti tak lebih pada sekali nafas, masih lagi dikira mualat, masih lagi dikira mualat. Tapi kalau lebih pada sekali nafas tu baru sambung pula, dikira tidak mualat. Awil ayyi, ataupun tidak tahu. Tidak tahu artinya dia mari dah teringatlah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Tak ingat ni. Maliki apa ni? Maliki. Kalau lebih pada senapah, baru ingat Maliki Yaumiddin. Kalau lebih pada senapah gitu, kena ulang balik. Maliki Yaumiddin. Tak boleh nak pakai terus. Kalau kita sekat tadi, tak boleh nak pakai jadi, tak boleh. Kena ulang semula. Bila ini Fatihah sajalah. Berlainan dengan ayat tak ada masalah. Tak boleh kira lah hamba Fatihah apa. Dan buat kerana yang mari ni kepada orang baru belajar mungkin, ataupun tak kira jugalah. Dah Tuhan nak buat, tak ada masalah. Harus belaka tak. Tapi kalau sekiranya kita yang mari hilang, iyyaka na'budu, yang mari hilang wa iyyaka nasta'in dah. Itu maksudnya al-wa'yi tu, awil ayyi tu, ataupun tidak tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih pada senapah dah kita bertiak, maka kena ambil semula lah. Tak boleh pakai jadi hak sehari. Kena ambil semula hak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena ambil semula gitu dah. Fayu'idu qira'atal Fatihah bitakhalluli zikrin ajnabiyyin. Okey. Lagi dalam bahagian Fatihah ni kata fayu'idu, maka hendaklah diulang balik. Maksud dikembalikan, bahasa Arab asal yang itu dikembalikan. Fayu'idu qira'atil Fatihah, diulang balik bacaan Fatihah. Maksud bila kata diulang balik qiraatul Fatihah, bacaan, artinya kena ulang, dia ambil daripada alhamdulillah semula. Kalau berlaku tengok ni, bi takhalluli zikrin ajnabiyyin, apabila di tengah bacaan itu diletakkan bacaan yang lain. Diletak bacaan yang lain daripada bacaan Fatihah. Perkataan lain tu la yata'allaqu bis-salati fiha, perkataan yang tidak ada sakut paut pun dengan salat atas bacaan itu. Wa in qalla, sekalipun hanya sedikit. Mana ni? Kita dah kena baca dulu habis baru tu. Ka ba'di ayatin min ghairiha. Misalnya menyelitkan sepotong ayat daripada surah lain. Wa in sunna fiha ka kharijiha. Seperti dia kata ka ba'di wa ka hamdi atisin. Seperti dia kata kita kata alhamdulillah ketika bersin. Ketika bersin, okey. Baca dulu. Wa in sunna fiha ka kharijha. Sekalipun hal ini disunatkan sebagaimana juga disunatkan luar salat. Di isyarihi bil arad. Sebabnya menyelinap seperti itu dapat memalingkan dari bacaan semula. Maksud mula. Saya fayu'idu qira'atal Fatihah, maka hendaklah diulangkan kembali bacaan Fatihah. Bukan ayat tu saja daripada ambil, kena ambil alhamdulillahirabbil alamin semula dah. Sekiranya dia kata ya takhallalu zikrin ajnabiyyin, ketika baca tu kita selit dengan perkataan yang lain. Perkataan yang lain yang bukan daripada ayat Fatihah yang straight tu lah. Dia kata okey. Wa in qalla, jikalau sedikit pun. Kita ambil contoh lah, seperti kita kata alhamdulillah ketika bersin.
Ketika bersing, kita tengah baca Fatihah, bersing. Jadi bersing tu di luar sembahyang sunat kita kata, alhamdulillah dah. Tengah sembahyang pun sunat juga. Sunat juga. Alhamdulillah. Kita bersing, kita pun tengah baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bersing. Nak habis dah Fatihah borak. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita ingat hukumnya sunat. Kata bila bersing, kata alhamdulillah, keluar semayang pun sunat, tengah semayang pun sunat. Tetapi bila berlaku setengah semayang, kita kena ulang ambil alhamdulillah balik. Tak boleh lah kita kata misal ghairil maghdubi alaihim, bersing. Tak boleh nak kata alhamdulillah, kemudian tak boleh ambil ghairil maghdubi alaihim, tak boleh. Kena ambil daripada awal semula. Itu maksud dia kata tu, fayu'idu qira'atal Fatihah, maka hendaklah diulangi bacaan Fatihah itu. Nanti bila kata bacaan Fatihah diulang, ambil daripada awal lah. Bukan kata ayat tu. Boleh faham tak ni? Jadi kalau tu biarlah bosan, tak sambil ambil sunat lah dah. Nyusah. Tapi tak boleh kira lah, kalau nak salah dah. Nak jadi juga kita biasa. Bila bosan ke alhamdulillah semua. Tengah semayang pun nyetubik juga alhamdulillah. Ni masalah. Hak tu hak tahu dah, hak tak tahu ni lah nak ayat. Tubik juga masalah alhamdulillah. Mari dengan sendirinya dah duk sebab gitu semua. Tiba-tiba dengan semayang alhamdulillah. Tak boleh nak ambil semua, tak boleh nak pakai ayat tu lalu dak, kena ambil daripada awal Fatihah semula. Gitu. Tengok sebelah kita pula dia kata yarhamukallah. Maknanya tak boleh nak ambil ayat tu dah, kena ambil daripada awal Fatihah semula. Kalau berlaku gitu, sekali pun nak habis dah Fatihah, nak kira lah. Dia kata wa in qalla, kalau sedikit pun perkataan yang kita selit tengah baca Fatihah tadi, ka ba'di ayatin minha, seperti dia kata ketika wa kahamdi atis, iaitu seperti kita alhamdulillah ketika bosan. Sekali pun hukumnya wa in sunna fiha, sekali pun hukumnya sunat, fiha dalam baca Fatihah tengah semayang pun sunat juga kita kata alhamdulillah tu. Kalau bosan, ka kharijiha, seperti dua semayang juga sunat juga. Dalam semayang pun sunat juga sebagaimana keluar semayang. Tapi kalau berlaku tak boleh nak pakai sambung, kena ambil alhamdulillah pada awal, alhamdulillahirabbil alamin semulalah. Itu maksudnya. Li isy'arihi bil arad. Kenapa tu dia kata kena ulang? Sebab kita menyelitkan satu ayat itu, seperti bacaan satu ayat tadi dia kata menyenak seperti itu dapat memalingkan daripada bacaan semula. Dapat memalingkan. Sepatutnya kita straight, maksudnya sepatutnya tumpuan kita terus pada ayat Al-Fatihah. Tiba-tiba kita duduk tengah kosong menerus Fatihah kita, tiba-tiba giselang pula dengan alhamdulillah. Itu maksudnya. Dapat memalingkan daripada bacaan semula. Boleh faham tak? Boleh Boleh kita teruskan Habis. Saat ni dia kata hak bahagian kena ulang Fatihah daripada awal. Kemudian la yu'idul fatihati bitakhalluli ma lahu ta'alluqum bis salati.
kata'minin wa sujudi li tilawati imamihi mahu wa du'ain min su'ali rahmatin wa isti'azatin min azabin wa qawli bala wa ana ala zalika minas syahidin. La yu'idul fatihah. Asal makna, kalau asal bahasa Arabnya, la yu'idul fatihah, tak payah diulang kembali bacaan Fatihah. Kalau tapi hak kita baca hak dia terjemah dululah. Kalaulah diselitkan, disebab ini bab selit dia, selit perkataan lain dalam Fatihah bukan? Tadi kalau tengah baca Fatihah sekali pun bersing, dia kata alhamdulillah, kena ulang balik walaupun hukumnya sunat. Kena ambil daripada asal Fatihah. Tetapi hal ni pula la yu'idul Fatihah. Kalaulah diselitkan bacaan yang ada sakut paut dengan salat, Fatihah tidak perlu diulangi. Tapi kalau berlakulah selitan, bacaan itu berkaitan dengan sembahyang itu, maka berlakulah tengah kita baca Fatihah, kita berlakulah perkara, maka tak perlu kita ulangi Fatihah. Boleh kita sambung terus. Boleh kita sambung terus. Tengok tu. Kata aminin, seperti baca amin. Kita apa dia tu? Kita baca Fatihah dah. Kita baca Fatihah, belum pada imam habis Fatihah, kita baca dah Fatihah. Macam mana, macam banyak berlaku semayang sunat tarawih lah. Tak. Sunat tarawih kita baca Fatihah tak ada amin tak imam dah. Takut tak ada nak rokok dah. Jadi tak imam tengah Fatihah, kita pun bacalah Fatihah. Kita baru ihdinas siratal mustaqim. Tak imam kita baru ihdinas siratal mustaqim. Tak imam amin. Habis dah. Dah. Habis dah. Tak imam akan baca surah pula. Tapi kita pun jawablah amin. Boleh jawab amin. Boleh jawab amin dah. Kan kita Fatihah dah habis lagi dah. Tapi oleh kerana amin tu adalah berkaitan dengan sembahyang itu. Perkataan lafaz yang patut dilafazkan selepas Fatihah tu, maka kalau kita tengah baca Fatihah, umpamanya macam berlaku sembahyang sunat tarawih kan, tak imam ada lagi Fatihah, kita baca dah. Takut dah nak kejar tu, dia baca ayat pendek kan. Zaman dulu dah. Tambah pula kalau hak masa hak kul huwallah tu. Maya kapung dulu dah. Hak kul huwallah tu. Kahlah kita baca dulu Fatihah. Dah. Nak widan rakaat bersama imam. Jadi kita kata ihdinas siratal mustaqim. Tak imam pun waladhdallin. Kita bermustaqim dia amin. Jadi kita pun jawab amin. Kalau jawab amin di situ, oleh kerana amin tu perkataan yang berkaitan dengan sembahyang, maka kita boleh jawab dan kita tak perlu ulang lagi Fatihah. Kita perlu ulang ihdinas siratal mustaqim. Kita terus ambil situlah. Tu ambil pada ayat itu. Bukan pada permulaan Fatihah. Itu maksudnya. La yu'idul fatihati bitakhalluli ma lahu ta'alluqum bis-salah. Kalau diselitkan itu bacaan yang ada sakut paut dengan salat, seperti Fatihah, hukumnya Fatihah tidak perlu diulangi. Kata mini seperti kita membaca amin. Kita tengah baca Fatihah, dah ambil Fatihah, tak imam amin, kita pun amin. Bila kita amin, tak payah ambil awal dah, kita sambung selalulah. Sambung selalu. Sebab itu yang berkaitan dengan sembahyang. Habis. Wa sujudi tilawah. Begitu juga sujud tilawah.
Sujud tilawah. Kita sujud tilawah ni, kita sujud sejadah lah. Sujud kerana bacaan yang tertentu. Maksud tilawah tu bacaan. Sebab tu kan tilawatul Quran dah. Majlis tilawah Al-Quran tu majlis bacaan Al-Quran. Itu sujud tilawah, artinya sujud, kita sujud dengan sebab ayat yang tertentu. Jadi kita, hak kita tahunya, hak kita tak amalnya, hak ayat sejadah, hak sujud sejadah pagi Jumaat tu saja. Hak tu kita tahu. Hak tu anjur setara mana pun baca Fatihah, dak dan jadi tergalang dan ambil Fatihah kita dulu dak baru sujud dak. Ni ayat sejadah lain hak patut sujud ni banyak lagi rasanya. Berapa belah lagi ayat ada. Jadi cuma Tok Iman tu yang tahu ayat tu dak. Tok Iman baca ayat tu. Bila sampai ayat tu, kita tadi dia baca Fatihah dah. Sudah baca Fatihah, dia baca ayat. Kita pun baca Fatihah. Tak? Tiba-tiba ayat hak dia baca tu, ayat masuk ayat hak kena sujud. Masuk ayat hak kena sujud tilawah. Kita tak tahu, kita tak kenal. Tak, Tok Iman dia tahu ayat tu. Dia pun sujud. Bila Tok Iman sujud, makmum mesti ikut sujud. Macam sejadah lah. Kalau Tok Iman sujud, makmum mesti ikut sujud. Kalau Tok Iman sujud, makmum tak sujud, batal sembahyang makmum. Tapi oleh kerana kita ni kena hak pagi Jumaat tu saja. Ayat lain tak tu. Jadi baru ni berlaku di Masjid Kristal. Tok Iman tu baca, kena tengah-tengah baca ayat tu kena hak sujud. Dia pun terus sujud. Dah kita makmum tak tahu kala berana pula sujud. Hak kita tahunya sujud sejadah bagi jemaah. Jadi masing-masing terkebir-kebir. Bila Tok Iman sujud, makmum wajib sujud lah. Kalau kita tak sujud, batal sembahyang makmum. Boleh? Itu maksudnya tu ayat saat ni tu. Ta'min kata amin wa sujudin litilawah imamihi ma'hu. Ataupun ayat kena sujud tilawah. Kita duduk dengar baca Fatihah lagi, Tok Iman baca ayat dah. Tiba-tiba sampai kepada ayat hak kena sujud, dia pun turun sujud lah. Kita Fatihah kita habis tak lagi? Tak lagi. Tapi imam sujud, makmum kena sujud. Bangun daripada sujud, kita sambunglah semula Fatihah kita. Tak payah sambung daripada awal lah. Sambung hak kita berhenti saat ni. Sebab ayat ada berkaitan dengan sembahyang. Tadi Alhamdulillah tu orang bersing tu tak? Ayat Quran juga, tapi bukan kait dengan sembahyang, kait dengan bersing. Berkait dengan bersing. Hak tu kena ulang pada awal. Ni tak ada kaitan dengan bersing. Seperti jawab amin tengah Fatihah, maka tak payah ulang pada awal. Kita sambunglah dekat mana kita berhenti tadi. Sebab amin ni sunat jawabnya. Sunat kuat benar. Tak? Kadang tu leading kau Tok Iman je kuat, makmum ni koho je jawab. Sedangkan amin tu suruh kuat tu, amin tu makna dia istajib du'ai. Ya Allah, terimalah doa saya, makna dia. Sebab dalam ayat Fatihah tu doa belaka, minta belaka tak? Jadi suruh buat kuat tu sebab apa? Bila kita amin, malaikat nak amin juga. Malaikat pun amin juga dengar amin tu. Sampai situ malaikat amin juga. Jadi nak dapat berkat rahmat ni, doa malaikat bersama dengan amin kita tu bersedia dapat bersama dengan amin malaikat. Tu kena amin juga tu. Tengah baca Fatihah pun. Seperti amin tengah baca Fatihah, tak payah ulang pada awal, kena sambunglah mana tempat kita berhenti. Yang kedua, kalau berlaku sujud tilawah, imam dia sujud lah ayat. Kita tak tahu, kita kena ikut imam. Maka bangkit daripada sujud, kena bolehlah sambung ayat tadi selalu. Tak payah ulang daripada Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa du'ain min su'ali rahmah. Begitulah juga doa berminta rahmat. Ni orang mahir dipandai lah.
Bila dengar tak imam baca ayat tu, dia pun siapa atau kat doa tu, dekat yang patut doa minta rahmat tu, dia pun bacalah tu. Dia tengah baca Fatihah, tapi ada kena sampai ayat tu, dengar tak imam baca tu, dia dengar, dia baca. Maka tak payah ulang daripada awal. Okey. Wasti'azati min azab, begitulah juga minta berlindung, ayat yang minta berlindung daripada azab, bagi orang tahulah. Dia pun baca doa minta berlindung daripada azab, terus sambung. Tengah baca Fatihah. Wa qauli ba'ani, hak yang kita pandainya, hak inilah hak ngabisang ni. Wa qauli bala wa ana ala zalika minasyahidin. Iaitu tak imam baca wattini wazzaitun. Tak? Wattini wazzaitun. Jadi kita makmum masbuk. Lambatlah siapa? Tak. Baca Fatihah tak imam tengah baca ayat dah. Kita ihdinas sirat, baru sampai ihdinas siratal mustaqim. Tak imam pun habis hakir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tak imam tak? Bila sunat kita kata bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kita pun tak imam, dia ada okok terus juga, kita boleh sambung sikit lagi Fatihah kita tu. Angkau kadang okok bersama dengan imam. Jadi tak payah ulang Fatihah daripada awal dak lah. Okey. Kemudian liqiraati imamihi al-Fatihata wa ayatas sajadati awil ayatallati yusannu fiha ma zukira likullin minal qari'i was-sami'i ma'muman awrahu fi salatin wa kharijiha. Ni nak ayat hukum pula lah. Liqiraati imamihi al-Fatihah wa ayatus sajadah. Yang ambil balik, ulang balik ni, ulang balik. Iaitu bila berlaku ayat sajadah, kita makmum tengah baca Fatihah. Liqiraati imamihi al-Fatihah au ayatis sajadah. Tadi liqiraati imamihi al-Fatihah tu maksudnya kita sembahyang, saya royak tadilah sembahyang tarawih tu. Sembahyang tarawih. Tak imam baca ayat qul huwallah tu tak? Jadi tak imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Kemudian tak imam habis, tak imam amin, kita dah habis lagi Fatihah. Dah. Kita pun jawab amin. Itu maksudnya. Jadi tak payah diulang, disambil daripada awal, kena terus sambung. Au ayati sajadah, ataupun tak imam dia ulang sekali lagi lah nak ayat. Tak imam baca ayat sejadah, kita tengah Fatihah. Tak imam baca ayat sejadah sampai kat masa sujud, tak imam pun pergi sujud. Kita makmum wajib ikut. Bila ikut bangun, sudah sujud bangun, tak imam sambung ayat dia, kita terus boleh sambung Fatihah kita. Tak payah diulang, dah ambil daripada awal Fatihah. Okey, maksud tu. Awil ayati allati yusannu fiha ma zukira. Atau mana-mana ayat lah yang disunatkan. Sebagaimana sebut. Jadi berkenaan dengan sejadah ni, dengan sujud. Berkenaan dengan sujud. Okey? Sujud sejadah lah kita panggil. Sujud tilawah, sujud sejadah. Okey? Lagu mana kat hukum dia kata likullim aminal qari'i. Setiap orang yang membaca, sama ada dalam semayang, luar semayang, bila sampai ayat sujud, dia kena sujud. Tak masa semayang saja, luar semayang pun kita baca ayat tu, bila sampai kena sujud, kena sujud. Okey. Wasami'i.
Hak kan kita tak ada kaitan, kita duduk dekat dia baca. Kita dengar je. Bila sampai sujud, kita kena sujud juga. Hak dalam semayang tu ialah hak luar semayang ni. Tak baca, hak luar semayang baca ayat sejadah ni. Dua semayang pun kena sujud juga bila sampai tempat sujud. Sama ada yang membaca ataupun yang mendengar. Yang mendengar pun sunat sujud juga. Dengan syarat ada wuduk lah. Macam kita duduk sini lah. Dia baca situ, di sini, baca Quran. Tengok-tengok dia sampai ayat dia sujud. Kita hak dengar dia baca tadi pun kena sujud. Sunat juga sujud. Makmuman dalam semayang ni. Kalau dalam semayang, kalau tak iman sujud, makmum pun kena sujud. Okey. Aurahu. Fi salatin, sama ada bacaan tu ayat jadah dibaca dalam semayang, au kharijah ataupun di luar semayang. Semuanya sunat sujud. Yang membaca, yang mendengar. Dalam semayang pula tak iman sebab sujud, makmum pun kena sujud juga. Sama ada dengar dah, kena sujud belaka. Sama ada dalam semayang ataupun luar sembahyang. Habis. Falau qara'al musalli ayatan aw sami'a ayatan fiha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yundab salat alaihi kama afta bihi an-Nawawi. Bagaimana pula kalau disebut nama Muhammad dalam sembahyang ada ayat bersebut nama Muhammad. Tak? Kata. Falau qara'al musalli ayatan aw sami'a ayatan fiha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Falau qara'al musalli. Jikalau orang sembahyang tu dia baca au sami'a ayatan ataupun dengar makmum. Makmum. Qiraat tu kalau sembahyang berimam tak? Imam yang baca bukan. Ayat tu. Au sami'a ayat, makmum yang dengar. Ayat tu fiha, yang ada padanya ismu Muhammad. Ayat itu ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau luar sembahyang sunat bukan? Bila dengar, bila kita baca ayat yang sebut Muhammad, sunat kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar apa, sunat tak? Umpamanya ayat Muhammadur Rasulullah. Ada tak? Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah. Kalau di luar sembahyang sunat kita tu sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam sembahyang lam yundab, tidak disunatkan. Walaupun dalam sembahyang tak sunat. Lam yundab. Falau andai kata, saya bacalah Indonesia, orang solat membaca, kita sembahyang seorang tak, Muhammadur Rasulullah, kita yang membaca, atau mendengar ayat yang memuat asma yang ada nama Muhammad, ataupun kita makmum tak imam baca Muhammadur Rasulullah, itu tak imam. Mana? Okey. Baginya tidak disunatkan membaca sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah sembahyang tak sunat. Sama ada makmum ataupun imam tak sunat sebut sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di luar sunat kan? Boleh? Sebagaimana fatwa Al-Imam An-Nawawi lah. Nawawi kata tak sunat.
Kalau dalam semayang ada sebut nama Muhammad, tak sunat kata sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia kita imam ataupun kita makmum, tak sunat belaka. Wala bifathin alaihi, ai al-imam ditulis tak? Al-ma'mum lah. Sepatutnya al-ma'mum ni bukan al-imam. Tulis di atas pada al-imam tu al-ma'mum. Ma'mum ni. Iza tawaqqafa fiha biqasdil qiraati walau ma'al fathi. Okey. Bacaan al-Fatihah wala bifathin alaihi tu tidak perlu diulangi. Tidak diperlu diulangi. Ai al-ma'mum lah tak perlu ulang. Bila seorang makmum mengingatkan imam yang terhenti kerana lupa ayat sambungannya, wala bifathin alaihi, tidak perlu ulang Fatihah. Ayil makmum tu artinya makmum, bukan imam. Makmum. Salah tulis saya cetak tu. Iza tawaqqafa fiha, bila seorang makmum ni mengingati imam, tak imam tak ingat. Tak imam tak ingat tak? Dari main sembahyang ni tekohin mari dah ingat, mari dah ingat, hak ingat semua pun. Saya rajin jangan pelitah dalam hati. Dah ingat padang, dah ingat selalu. Aku dah padang, dah ingat, mari jajak ingat selalu. Jadi makmum pun tegar lah. Tegar hak mana ingat tu tolong sambunglah dak. Tolong itu maksud tegar. Jadi hak makmum yang tegar tadi dia duduk tengah baca Fatihah. Tak imam berhenti, tak boleh nak ingat, hilang nak sambung. Dia pun bacalah beringat pada imam. Itu maksudnya tegar tu. Tegar artinya baca ayat tu. Tak imam pun dengar, bolehlah sambung. Jadi tadi makmum tadi duduk tengah baca Fatihah bukan? Tiba-tiba tak imam baca ayat. Tak imam tak teringat. Hari tu dia tak teringat. Berarti tak boleh nak mari. Makmum pun sambunglah. Itulah dia. Makmum hak ingat. Sebab itulah biasanya gitulah. Sepatutnya tutup bila tu hak dia boleh juga tu kena duduk belakang tak imam. Jangan duduk jauh. Orang lain kita tak tahu ingat tak. Cadangan gitulah. Jadi kita pun tegar tak imam. Tegar lagu mana? Tegarkan salah tak, kita baca ayat tu sambung ke dia. Ambil dia pun boleh ingat lah bila kita dengar tak. Sedangkan tadi kita tengah baca Fatihah tak. Kalau berlaku begitu pun tak perlu juga ulang Fatihah daripada awal. Kita makmum ni, kita sambung tempat mana kita berhenti. Boleh? Aduh. Tak nak tengok panjang. Kalau nak jadi ya macam kulnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abid. Dulu saya rajin dengar hak tempat kata Quran. Tak nanti hak panjang. Duk main hak duk main wala anak abidum wala anak abidum. Okey? Jadi makmum pun kita tengah baca Fatihah dah. Kita tengah ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba hak tu imam wala anak abidum pa wala anak abidum. Kita pun tolonglah betul. Itu makna tegar. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun. Dia kita begitu. Kita dah tengah baca Fatihah, maka tak imam pun boleh ambil lah. Jadi tak perlu lagi kita ulang Fatihah kita daripada awal. Ambil hak dekat kita berhenti tadi. Itu maksudnya. Okey.
wala bi fathin alaih, artinya tak payah ulang Fatihah. Siapa tu? Ai al-ma'mum, iaitu makmum tu tak payah ulang Fatihah. Imam tak ada, imam memang dia tak ada Fatihah dah, dia tengah baca ayat lah. Kita makmum ni hak tolong betul, tak imam tak ingat ayat dia tu, kita tak payah sama daripada awal. Tu maksud tak payah ulang Fatihah, tak payah ambil daripada alhamdulillah. Kena ambil sambung hak tempat mana kita berhenti. Wisa'an rakyat ke imam takdilah. Iza tawaqqafa fiha, kerana bila seorang imammu mengingatkan imam yang terhenti kerana lupa ayat sambungannya yang dibaca. Because dil qiraati, kita tegur tolong jawab ke imam, tolong tegur ke imam, tolong sambung ke imam pun kita kena niat kita baca. Because dil qiraah, asal diniat bacaan. Maksudnya jangan kita niat semata-mata nak tegur imam tak boleh. Mana kita niat kita baca ayat Quran itu. Walaupun kita untuk tegur imam, tapi tak boleh nak niat kita baca ni untuk tegur imam semata-mata, tak boleh. Kita kena niat kita baca Quran. Itu maksudnya because dil qiraat itu. Maknanya walau ma'al fathi, tetapi kita boleh tidak sama ada niat baca Quran ataupun niat baca Quran serta nak bagi tahu pada imam, boleh. Baca serta nak mengingatkan imam. Baca Quran, niat kita tegur tu kita kena niat aku baca Quran, ataupun baca Quran serta mengingatkan imam, tak apa. Tapi kalau kita baca dengan saja untuk mengingatkan imam, untuk mengingatkan imam, tak boleh. Itu maksudnya bacaan Al-Fatihah tidak perlu diulangi. Bila tu bila seorang makmum mengingatkan imam yang terhenti kerana lupa, kan lupa ayat dia tak ingat, kerana lupa ayat sambungannya yang dibaca. Tapi walaupun begitu, asal diniat qiraah, tetapi makmum tu kenalah niat dia baca Quran. Bacaan surah itu kena niat baca Quran, dan balik, dan bahkan diniat qiraah di samping juga mengingatinya. Boleh dua keadaan lah. Jangan niat semata-mata nak bagi tahu, tak. Niat baca Quran ataupun baca Quran serta nak bagi ingat kepada imam. Dua tu. Wa mahalluhu kama qala syekhuna in sakata wa illa qata'al muwalati. Dan cara nak tegur pula di sini, cara kita nak tolong sambung ke imam tu bila? Okey. Wa mahalluhu, tempat mengingatkannya, artinya tempat kita nak bagi ingat ke imam tu bila? Maksud tempat di sini bila? Ketika mana kita boleh beri ingat kepada imam tu, itu maksudnya. Mahalluhu tu, tempat mengingatkannya, artinya dia tak boleh kira dia bahasa Indonesia. Wa mahalluhu, dan bilakah maksudnya tu. Dan tempat mengingatkannya artinya bilakah kita boleh mengingati imam. Kita boleh tolong peringat kepada imam. Kama qala syekhuna, sebagaimana yang dikemukakan oleh guru kami, oleh guru kita, itu oleh Imam Nawawi lah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh, diberitahu oleh Imam An-Nawawi.
Wa in sakata, jika terimam tu diam dah. Kalau dia dah ulang lagi tak ingat lagi, tak berhenti, kita tak nak tolong sambung. Itu maksud mahalluhu tu, tempat mengingatkan imam tu. Bila mana? Iaitu bila imam dah diam dah, habis ulang tak temunya, dia pun senyap. Di situlah baru kita makmum ni boleh tolong. Selagi dia tak berhenti, dia dah ulang ambil, tak jadi ulang ambil lagi, tak berhenti, kita tak boleh nak tolong. Tak boleh nak tolong baca lagi. Itu maksud. Wa mahalluhu, dan tempat mengingatinya bila tu, kama qala syekhuna, sebagaimana telah berkatalah syekh kita, iaitu Imam An-Nawawi, in sakata, jika tak imam tu terdiam dah, tak boleh nak sambung, terdiam dah, barulah kita boleh tolong sambung, tolong baca biar. Selagi dia tak berhenti, dia dah ulang, tak boleh lagi nak tolong. In sakata, jika dia disenyak dah nak pergi dah, baru kita makmum boleh tolong. Sebab apa tu? Wa illa qata'al muwalati. Kalaulah dia kata, kalau tidak sudah diam, kalau kita terimam duk tengah ulang tu, duk cari kita pergi sambung dah, maka dia kata qata'al muwali, atim muwalati, teguran kita itu dianggap memotong sambung menyambungnya bacaan imam. Dianggap kita tukang potong, sedangkan dia nak cari lagi ni. Kita pergi potong dah, dianggap sebagai memotong, sedangkan dia masih nak mengingatinya. Jadi sebab itulah kata, bila mana tempat nak tegur, setelah imam diam dah, tak boleh nak cari dah. Di situlah makmum boleh bagi bantuan, pertolongan. Kalau dia duk tengah baca lagi, dia ulang cari kita pergi sambung dah, dianggap kita ni memotong mualak bacaan imam. Okay. Wa taqdimu nahwi subhanallah qabla al-fathi yaqta'uha ala al-awjah li'annahu hina izin bima'na tanabbuhid. Begitu jugalah. Wa taqdimu nahwi subhanallah qabla al-fathi yaqta'uha, mendahulukan jenis bacaan tasbih, kita tu subhanallah, sebelum mengingatkan bacaan, adalah dapat memutuskan sambung menyambung bacaan dari tinjauan berbagai wajah lah. Sebab kalau begini berarti tasbih diucapkan dalam keadaan orang lain masih ingat, tidak lupa satu bacaan atau lainnya. Dia kata kalaulah, sebab dia kata Fatihah ni kan kita tahu baca asalnya wajib mualak, bukan? Wajib mualak. Dia kata wa taqdimu nahwi subhanallah qabla al-fathi yaqta'uha. Kalau terimam kita tengah baca Fatihah, okey, kita tengah baca Fatihah, tiba-tiba terimam tersalah, kita kata subhanallah, kita
tak baca ayat dia tak betul tu, dia tak ingat tu, kita kata subhanallah. Sedangkan kita tengah dalam Fatihah lagi. Ya? Tak imam baca ayat. Tiba-tiba tak imam sakut tak jugalah. Tadi kan dia kata kalau sakut, makmum boleh tegar, boleh tolong sambung. Dan bila boleh tolong sambung tu, setelah tak imam tu diam. Dah. Tak ada nak cari dah, baru makmum boleh sambung. Dan bila makmum sambung, makmum tadi tengah baca Fatihah, jadi maknanya dia tak perlu ulang alhamdulillah semula. Dia kena ambil kat mana dia berhenti hak sambung tak imam tadi ada. Tetapi wa taqdimu nahwi subhanallah qabla al-fathi yaqta'uha. Tetapi kalaulah kita ni dok tengah baca Fatihah, tok imam baca ayat, tadi kita tolong sambung ayat. Ni tak, kita tak sambung ayat, kita tahu tok imam salah, tok imam kita subhanallah. Kita sebut subhanallah. Kita tengah Fatihah. Tok imam ayat dia lanak tak kena. Kita pun tengah Fatihah subhanallah. Sedangkan kita dalam Fatihah lagi. Kita tolong tok imam tak tolong baca, kita kata subhanallah. Qabla al-fathi yaqta'uha. Jadi kalau begini maknanya putus mualak bacaan Fatihah makmum. Makmum tu kata tegar tu putus sebab dia tegar dengan subhanallah, dia tak tegar dengan baca ayat. Faham? Kita kan tengah baca Fatihah. Okey? Kita tengah baca Fatihah. Tengah Fatihah tak imam baca ayat dah, tiba-tiba tak imam sakut. Sakut. Bila tak imam sakut tu kita pergi subhanallah. Ataupun tak imam lari ayat dia lah. Lari ayat dia. Rajin juga lari. Dia ambil ayat hak surah lah. Jadi dia makmum pada dia kata subhanallah, sedangkan dia tengah baca Fatihah. Maka bila dia kata subhanallah, dia bukan sama ayat tolong betul ayat, maka hukumnya putus mualak bacaan Fatihah makmum. Boleh faham tu? Ada keliru tak? Bila putus mualak dia kena ulang daripada alhamdulillah semula. Gitu. Wajib benarnya makmum kena mengulangi Fatihah. Kalau dia mendahulukan dengan baca subhanallah padahal dia tengah baca Fatihah. Dia tengah baca Fatihah, tak imam sakut. Dia tak tolong tegar ayat, dia kita tegar dengan subhanallah. Bila tegar subhanallah sama macam tengah alhamdulillah tengah bersin tadi lah. Artinya dia tak boleh tambung terus Fatihah dia, tetapi kena ulang kembali, ambil daripada alhamdulillah semula. Itu maksudnya alal aujih, di atas berdapat beberapa wajah lah. Li'annahu hina izin bermakna tanabbuh. Dengan makna dia kata berarti tengahlah sebab mendahulukan jenis bacaan tasbih sebelum mengingatkan bacaan. Tadilah tasbih subhanallah lah, adalah dapat memutuskan sambung menyambung bacaan. Memutuskan mualak lah. Memutuskan mualak. Mualak siapa? Kata imam dah orang tegar tu. Dengan tasbih subhanallah. Dari tinjauan beberapa wajah. Sebab kalau begini berarti tasbih diucapkan dalam keadaan orang lain masih ingat, tidak lupa. Jadi dia kata kalau begitu, kalau hak ni tengah cari dak dia kita tasbih subhanallah.
Berarti dia mensabihkan dalam keadaan ni Iman ni tak lupa lagi, masih mencari lagi dah. Sebab tu dikatakan putus mualak dia tu, dia kena ulang daripada alhamdulillah semula. Li'annahu hina izin bimakna tanabuh. Dengan makna mengingatkan. Putus mualak makmum. Yang kedua, maka orang yang menyebut subhanallah itu satu lagi, bila kita sebut subhanallah, kita wajib kena niat zikir. Niat zikir. Subhanallah, dan nanti aku niat zikir. Kalau hak ni hak bagi tahulah. Ni di segi subhanallah dalam apa jualah. Kan? Maknanya subhanallah. Bila tak imam apa dia tu? Rajin berlaku duduk antara dua sujud. Tak. Duduk antara dua sujud, tak imam dia baca waqt tahiyat. Tak? Waqt tahiyat. Padahal patut antara dua sujud dah. Satu makmum pun subhanallah lah. Jadi dia ambil bab lain pula ni. Bila kita tegar satu yang berlaku kesilapan pada imam, makmum tolong tegar dengan subhanallah, makmum kena niat zikir. Itu maksudnya. Rajin gitulah. Ataupun nak sujud 3 kali. Nak sujud 3 kali. Ada juga. Nak sujud kali ketiga, mampus subhanallah. Maka makmum kena niat zikir. Ataupun tak imam baru duduk antara dua sujud, tak imam rasa macam tahiyat dah. Tahiyat awal ke tahiyat akhir ke, makmum pun subhanallah. Bila tegar tak imam dengan subhanallah, ini di atas fi'li lah, di atas perbuatan, bukan? Tadi di atas bacaan, di atas perbuatan, maka makmum hendaklah yang tukang tegar tu hendaklah dia niat zikir. Dia ulang sekali lagi pula tadi. Tentang Fatihah tadi. Wa yu'idul Fatihah, dan hendaklah diulang balik bacaan Fatihah. Bila kata diulang balik bacaan Fatihah, artinya diulang dengan baca alhamdulillah semula. Bitakhalluli sukutin tala fiha. Bila dalam membacanya terputus dalam waktu yang lebih lama. Tak kat mana lama tadi, lebih daripada senafas tak? Macam kita adilah, kita baca Fatihah ni, hak masing-masing hukum lah, lutah diri masing-masing imam lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lambat nak sambung. Menafas dulu barulah, bukan dah ingat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nafas sekali atau 2 kali nafas barulah. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi antara alhamdulillahirabbil alamin tadi dengan ar-Rahmanir-Rahim tadi, dia berarti lebih pada senafas sekali ambil nafas. Maka hukum dia kena ulang ambil daripada ambil semula. Ni tengah wadah macam lah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi sampai 2 kali nafas desing baru ambil iyyaka na'budu. Maka hukumnya kena ulang ambil Fatihah semula daripada awal. Wa yu'idul Fatihata bitakhalluli sukutin talin fiha. Surah Fatihah harus Indonesia ni. Kita wajib. Ni harus ni Indonesia. Kita ni wajib ni harus di sini. Surah Fatihah itu wajib diulangi bila dalam membaca terputus dalam waktu yang lebih lama. Bila kata surah Fatihah wajib diulangi, artinya daripada awal lah.
Terputus dalam waktu lebih lama daripada berhenti bernafas. Kalau kita kat sekali bernafas tu boleh lagi. Tapi kalau lebih daripada sekali bernafas tu, dia kata lama dah tu. Lama dah tu kena ulang daripada awal lah Fatihah kita. Dalam keadaan tidak ada uzur. Tak boleh kira lah orang nyakit lelah tu. Ataupun saya dah ada tak. Dah kalau tak nafas kebah. Tak kebah mai saya. Kena ambil nafas. Baru lega, baru boleh sambung. Itu tak ada masalah lah. Dalam keadaan uzur ataupun lelah-lelah tak. Semayang wajib semayang bukan. Baca wajib baca. Tapi terpaksa putus-putus lah. Sebab nyakit. Itu tak ada masalah. Ni baca tadi hak sengeleng lah, sengeleng buat lambat. Lebih lama berhenti bernafas dalam keadaan tidak ada uzur. Seperti sesak nafas ke, ataupun seperti sesak lelah ke, berupa tidak tahu, seperti tidak tahu ataupun tak tahu, tak belajar lagi. Macam belum pada kitab ni memang kita buat gitu lah. Tak tahu lah tu. Ambil nafas, kan ambil nafas tak? Tak apalah tu dah tak tahu. Dah tahu tak boleh dah lah. Ataupun lupa. Ataupun lupa artinya ihdinas siratal mustaqim. Benda tak ingat ni nak ambil siratal lazim. Lupa. Jadi berhenti renggang apa lebih pada senafas pun tak apalah dengan sebab lupa. Bolehlah sambung surah baru ingat, baru sambung. Jadi maknanya dia naklah mualak tak. Kalau tidak kena ulang semula Fatihah. Kalau berlebih pada sekali bernafas, kecuali yang tak perlu ulang sekiranya uzur, sesak nafas ke, lelah ke, ataupun dah ingat lupa nak dia mari tak ingat gitu nak sambung. Dia mari tak teringat. Tak apalah, dah ulang daripada awal apa ambil hak dekat. Bila ingat tak ambil selalu. Tidak tahu. Tidak tahu ni bagi orang yang baru belajar lah. Luar ingat molek-molek dah bila tengah sembahyang yang jadi hilang tak. Begitulah kita baca surah-surah panjang ni luar molek sangat dah tengah sembahyang. Ni mari buat tak ingat aku habis-habis, tak ingat selalu. Itu ada masalah dah surah kan. Biasanya saya dah dengar budak hafiz dulu, kalau dia surah kan, dia baca surah tiba-tiba tak ingat tau. Dia pun tutup dengan Qul huwallahu ahad lah, dia baca. Dia surah baca panjang ayat Quran tak. Tak ingat dia pun baca Qul huwallahu, baca bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu. Tak tu sujud baca Qul huwallahu dulu, barulah dia rakaat. Tak tu. Tapi kalau Fatihah tak nak gitulah. Falau kana taqallulu zikril ajnabiyyi awis sukutit tawili sahwan aw jahlan aw kana sukutu litazakkurin ayah lam yadur. Okey. Falau kana takhallulu zikril ajnabiyyi, apabila selipang tu dah, artinya diselipkan zikir kalimah lain, awis sukut atau berhenti panjang itu, awis sukut tawilah sahwan,
berhenti panjang itu lantaran dengan sebab lupa, au jahlan atau tidak tahu, tak ada ingat. Au kana sukutu litazakkuri ayah, atau dia akan mengingat-ingat ayat seterusnya, lam yadur, hal ini tidak mengapa. Ini dok Fatihah ni ayat, ayat, baca ayat pula. Dan ayat lazim lah kita kata. Kata falau kana takhallulu zikril ajnabiyyi awis sukutit tawili sahwan au jahlan au kana sukutu litazakkuri ayatin lam yadur. Apabila diselipkan zikir kalimah lain, atau berhenti panjang itu, apabila diselipkan diselipkan zikir kalimah lain, atau berhenti panjang, dua nafas berhenti. Sebab apa tu? Sebab lupa. Lantaran lupa. Lupa gitu. Tak ada orang kita, tak ada orang seorang kata main seorang lupa. Ataupun makmum dah ingat seorang juga. Tak ada. Tak. Nak berhenti dia cari. Berhenti panjang atau lantaran lupa ataupun tidak tahu. Tak tahu ni, tak tahu yang tak boleh nak berhenti panjang-panjang tu. Atau dia akan mengingat ayat seterusnya. Berhenti nak sambung ayat pula ni, baca dulu dalam hati sekali baru nak sambung. Dia lamalah berhenti tak? Hal ini tidak mengapalah. Perkara ini tidak mengapa. Ni bagi ayat, bukan bagi Fatihah, bagi ayat. Bagi ayat. Lalu bagi ayat, Allah tadi aku ingat molek dah. Tiba-tibanya lupa nak cari sampai 2 kali nafas barulah mari. Ada apa? Bagi ayat. Ataupun habis nak sambung sikit lagi ni, baca sekali dalam hati, baru boleh baca. Lebih daripada sekali nafas, tak apa juga, kerana untuk mengingati. Ini maksudnya bagi ayat lah. Kama law karrara ayatan minha fi mahalliha walau li ghairi 'uzrin aw a'ada ila ma qara'ahu qablu wastamarra 'alal awjah. Kama karrara ayatan minha fi mahalliha, sebagaimana kalau mengulang-ulang satu ayat surah Al-Fatihah walau li ghairiha, tetapi pada letak susunannya walau fi mahalliha walau li ghairi uzrin, tetapi sekalipun tanpa uzur, au aada ila ma qara'ahu, atau mengulangi membaca ayat sebelumnya yang lalu, qabla
qablu wastamarra 'alal aujih, dan dibaca terus sampai akhir atas dasar beberapa wajah pula. Okey. Okey. Kama tadi atas sebelum tu kan lam yadurru. Tak? Sebelum tadi tak. Au kana sukutu litazakkurin ayatin lam yadurru. Tidak memberi apa-apa mudarat. Kama dia sama lagi. Lau karrara ayatan minha fi mahalliha walau li ghairi uzrin. Sebagaimana kalau mengulang-ulang satu ayat daripada surah Fatihah pula, tetapi pada letak susunannya fi mahalliha, tapi pada letak susunannya walau li ghairi uzrin, sekalipun tanpa uzur. Dia kata kalau kita ulang, kita baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Kajian kata dengar tak Arab baca gitu dua kali ya. Ataupun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim baru waladdallin. Okey, dia kata sebagaimana dia kata kalau mengulang-ulang satu ayat daripada surah Fatihah lah, jangan sebab sanilah baca dua kali tak. Tetapi pada letak susunannya betul. Pada letak susunannya macam ni. Ghairil maghdubi alaihim tadi, ghairil maghdubi alaihim. Tak apa. Tu yang pertama, ulang tu dua kali. Yang kedua, kalau dia kata tetapi pada letak susunannya. Kalau gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dah turut tang. Daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim, tu dia ambil sekali, hanya ghairil maghdubi 'alaihim ni dia buat dua kali. Sekali pun tanpa uzur, bukan kerana tak ingat dak. Sengaja lain baca nak buat gitu. Sebab surah Fatihah ni doa banyak lah. Macam ghairil maghdubi 'alaihim, janganlah saya ni dijadikan sebagai orang yang dimurkai. Tak, ambil ringkas kita minta Tuhan, bukanlah, janganlah hamba ni jadi sebagai orang yang dimurkai Allah. Kalau ambil tak, mana dia ulang sampai dua kali. Dia ingat mana minta dengan Tuhan tak. Dah. Sekali pun tanpa uzur tak, bukan kena tak ingat tak, kena sengeleng dah. Tapi tak nakah kok lain lah. Atau mengulangi baca ayat yang sebelumnya yang lalu dibaca terus sampai akhir atas dasar beberapa wajah lah. Okey. Jadi hukumnya dia kata asalnya maknanya tidak apa dah. Asalnya sebagaimana kalau mengulangi suatu ayat surah Al-Fatihah, ulang dua kali macam saya buat tadi, tetapi pada letak susunannya bukanlah bukan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak boleh nak akak balik tu. Dia ni tak. Maknanya kita ghairil maghdubi dia ambil balik dari atas pula. Tu tak kena, tidak kena susunan tu. Manakala tapi kalau ghairil maghdubi 'alaihim tu buat dua kali, tak ada masalah. Ataupun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim. Duduk pada susunannya, dia tak pergi lakuh ke atas ni lah. Itu maksudnya. Nah, bagaimana kalau mengulang-ulang satu ayat surah Al-Fatihah, satu ayat ulang 2 kali, tapi pada letak susunannya tak pergi lakuh ke lain, baru balik semula tak. Sekali pun tanpa uzur tak, bukan uzur tak, mana memang sekalian buat. Atau mengulangi membaca ayat sebelumnya yang lalu dibaca terus sampai akhirnya. Okey. Atas dasar berwajah, tapi hukum asalnya lam yadurru, ambil yang tidak mudarat, tidak apa. Sebagaimana kalau farak cabangan. Habis. Maknanya tidak ada masalah lah. Tadi ulang macam tadi tu. Dah? Boleh. Boleh. Jangan pergi lakoh waktu ngalanggang pula. Jangan balik dak, ikut turut. Okay. Cabangan lah. Far'un cabang, hukum cabang lah. Habis dah tadi. Hak ulang tadi habis dah. Lau syakka fi asna'il fatihati. Apabila tengah membaca Fatihah dia pun rasa ragu. Kalau syok, lau syakka, kita kalau dia syok, ragu. Fi asna'il Fatihah, pada masa tengah baca Fatihah, hal basmalah, adakah dia telah baca bismillah? Tengah baca Fatihah, aku baca bismillah tak tadi? Sebab kita mazhab Syafi'i satu ayat dua Fatihah bismillah kan? Wajib dibaca. Tengah Fatihah bismillah tak dibaca ke tak? Hanya mari. Macam-macam lah. Apabila di tengah baca Al-Fatihah merasa ragu, apakah telah baca basmalah, hal basmalah, sedang bacaan afa'atammaha, sedang bacaan tetap diteruskan, summa zakara annahu basmalah, dan akhirnya ingat bahawa ia telah membaca bismillah, basmalah, a'adakullaha, maka wajib mengulangi seluruh surah Al-Fatihah atas dasar dari berperwajah. Bagaimana pula hukum? Bismillah itu salah satu daripada ayat Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Tengah-tengah baca Fatihah teringat baca ke tak bismillah, ni mari gitu. Baca ke tak kita teruskan, tak berhenti teruskan. Ya? Misal kita alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mari baca ke tak bismillah tadi tapi tak berhenti terus sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni baca kedok bismillah mari dia tetapi terus baca terus. Ihdinas siratal mustaqim. Sapalah waladhdallin. Nah kalau berlaku begitu, kita tengah baca Fatihah, tengah ni bukan tengah baca Fatihah sampai ke ayat mana tiba-tiba mari baca kedok bismillah tadi. Dalam hati baca kedok bismillah tapi terus je Fatihah kita terus ke? Baca kedok bismillah tadi terus ke? Sapalah waladhdallin. Amin. Bagaimana hukumnya? A'adakullaha. Kita kena ulang semula Fatihah daripada awal. Kali pun kita tak berhenti, kita terus juga. Tapi baca kedok bismillah, terus lagi baca sampai ke waladhdallin amin pun. Jadi kalau tak boleh buat keputusan, maka kena ulang semula Fatihah kita daripada awal. Ni kena faham hak ni banyak berlaku tak? Boleh faham tu? Boleh? Okey. Habis. Walau syakka fi asna'il fatihati hal basmalah
fa'tammaha summa dzakara annahu basmalah a'ada kullaha. Kena ulang balik semula daripada awal. Al-aujah. Walau asara li syakkin fi tarki harfin fa aksara min al-Fatihah aw ayatin fa aksara minha ba'da tamamiha ayil Fatihati li'anna az-zahira hina izin mudiyuha tab. Walau asara li syakkin fi tarki harfin, kalau ragu telah meninggalkan satu huruf bukan satu perkataan, atau lebih daripada satu huruf, dua ke dalam surah ada ayat Al-Fatihah, tengah baca Fatihah juga ni, okey. Asal tinggal aku satu huruf ni. Iyyaka na'budu. Dok baca wa. Dok was aku tadi iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in selalu berasa dok tinggal wa sebutih. Itulah. Itu maksudnya. Tengah baca tadi tengah baca iyyaka na'budu, rasa macam tinggal wa, rasa macam iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Itu maksud dia. Ragu. Itu maksud telah meninggalkan satu huruf. Atau lebih daripada satu lah, tapi huruf sahaja, bukan kalimah lah. Okey, huruf saja tinggal. Dari Al-Fatihah. Habis. Satu ayat atau lebih yang terjadi. Ataupun tinggal seayat ni. Tinggal atau ilm. Tinggal dua ayat. Sini tepat tinggal, sini tepat tinggal. Ni mai gitu. Yang terjadi setelah Al-Fatihah selesai dibaca. Tapi mari itu setelah waladhdallin dah. Hak tadi nak beza ni. Tadi dalam tengah baca Fatihah. Dak. Kita sok dak. Sok tadi. Kita tengah baca Fatihah, baca kedak bismillah. Teringat tengah baca Fatihah, baca kedak bismillah, terus je baca juga sampai waladhdallin. Maka waktu kita teringat tengah baca Fatihah, hukumnya kena ulang balik semua Fatihah itu. Okey. Hak ni pula dia kata, ragu ni, tadi ingat tinggal iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, wasa gitu je. Masa gitu. Ataupun tinggal satu ayat Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim iyyaka na'budu, tinggal Maliki Yaumiddin dah. Okey. Satu ayat atau lebih yang terjadi bila tu tinggal tu setelah selesai dah baca Fatihah, baru mari gitu. Tadi tengah baca dah. Ni setelah selesai dah, habis dah waladhdallin, barulah mari tinggal tadi wasa iyyaka na'budu iyyaka nasta'in je aku baca. Tapi sudah waladhdallin dah ni. Satu ayat atau lebih yang terjadi setelah Al-Fatihah selesai dibaca. Kalau gitu berlakunya tak apa-apalah, tidak payah ulang apa-apa, sebab kita ingat telah baca, habis dah baca Fatihah baru tu ingat. Jadi hukumnya tak payah ulang semula Fatihah kita. Ada beza tak dua lah. Tadi teringat tengah mayang, teringat tengah baca. Teringat tengah baca terus juga ibu habis, hukumnya kena ulang balik pada awal. Tapi sudah waladhdallin dah tu, baru teringat wasa ada sok, baru mari sok gini. Tak apa-apalah sebab Fatihah kita selesai dah kita baca.
Maknanya Fatihah selesai dibaca tidak apa-apalah, tak payah ulang apalah. Sebab kita ingat setelah selesai dah baca Fatihah. Boleh lah? Boleh. Kerana kenyataan yang terjadi di sini, sebab apa tak payah ulang? Kerana kenyataan yang terjadi di sini adalah bahawa Al-Fatihah telah selesai dibaca dengan sempurna. Tapi hak yang nyatanya zahirnya, kita baca Fatihah selesai dah, tamat dah, selesai dah, sempurna dah. Sebab itulah tak payah diulang. Sebab kita ingat setelah kita habis dah selesai Fatihah, baru mari sok, bukan yakin mari sok. Tak payah ulang dah, sebab kita telah sempurna dah Fatihah kita. Okey. Okey, kita habis sini dah. Cuba mari kita dah tu. Saya nak tanda. Ambil kat Far'un lah. Ayat ke Datuk ambil kat Far'un semula tak apa. Tak. Ambil Far'un lah. Ini berapa belah ini? 19 belah. Tak apalah. Biar Datuk ulang sekali lagi kat ni. Saya ambil selagi lah. Ada kaitan lagi. Ambil semula dah. Buka-buka semula. Budi lah dia juga. Jadi kita berhenti dekat hak ni. Mula. Okey, mula. Wasta'nafa. Tak, sama dia. Wujuban. Wajib. In syakka fihi qablahu ayat tamam kama law syakka hal qara'aha aula li'anna al-asla adamu qira'atiha. Tetapi tadi tengok tu. Tadi yang pertama dia kata kalau syak tengah baca Fatihah ada kita tinggal bismillah dah. Tinggal bismillah. Okey. Sekalipun kita tinggal bismillah, kita sempurnakan bacaan Fatihah kita, kemudian memang mari pula yakin baca dah. Summa zakara annahu basmalah. Akhir ingat bahawa dia telah baca bismillah. Maka walaupun gitu, oleh kerana kita sok tadi tengah-tengah baca sudah habis, memang baca sungguh dah. Kalau begitu pun wajib kena ulang semula Fatihah. Sebab kita sok tengah baca lagi dah. Sudah habis barulah yakin. Jadi kena ulang semula Fatihah. Yang kedua, kalau tinggal satu huruf, sok tinggal satu huruf tadi ataupun satu ayat, tapi sok mari tu setelah habis Fatihah dah. Tadi tengah Fatihah kita terus baca sampai habis Fatihah yakin. Pun kena ulang semua. Hak ni mari tinggal tak ada kuasa iya kan budu iya kan nasta'in kuasa. Tapi kita ingat tu setelah kita wala dhalin dah baru mari sok, maka tak ada apa-apalah dia tu, tak payah ulang sebab benda tu dah selesai dah baru mari sok. Dah. Bukan yakin mari sok. Kemudian hak 3 pula. Wasta'nafa. Situ dah. Wasta'nafa. Kita sambung dah.
wajib mengulangi. Wasta'nafa wujuban, wajib mengulangi daripada permulaannya juga. Wajib ulang semula juga Fatihah. In sakka fihi qablahu, jika keraguannya itu terjadi sebelum sempurna. Tapi kalau sok tengah baca, wajib kena ulang habis daripada awal. Seperti halnya ragu, apakah telah membacanya atau belum. Tapi mari tengah baca Fatihah lagi. Tadi ayat Nisa ni tinggal, baca kedok ni, iyyaka na'budu ni baca kedok. Seperti hanya ragu apakah telah membacanya atau belum, kerana asal yang ada adalah keadaan belum membaca. Sebab bila teringat tengah baca, artinya hak asal agak memang kita tak baca lah. Jadi itulah maksudnya, kena ulang berhabis mula daripada awal. Ingatlah, dua lah keadaan. Kalau ingat tengah baca, kena ulang. Sekali pun sudah baca sahih macam tadi, baca dah pun terpaksa mari tengah baca, kena ulang semula. Kalau sudah baca baru sok, waladhdallin, baru sok baca kedoknya, tak payah apa, sebab kita selesai dah baca Al-Fatihah, kita telah selesai. Itulah buat pegangannya. Okey. Jadi alhamdulillah dapat kita sempurnakanlah sekadar yang termampu oleh saya pada pagi ini. Walau apapun, saya ucapkan terima kasih kepada semua saudara dan saudara yang hadir, memberi kejayaan lah pada saya menyampaikan kuliah pada pagi ini. Dan walau apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada yang tidak baik itu adalah daripada saya. Saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dani wa rijal. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin.